Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang ada ini, insya-Allah para penonton sekalian, kita berkongsi kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan. Bila masuk Ramadan, semua manusia merindui Ramadan ni. Tambah-tambah mereka yang beriman, yang saleh, nak jumpa dengan Ramadan. Selalu kita minta, Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan, sampaikan aku di bulan Ramadan. Kita minta macam tu. Sebab apa? Sebab janji Nabi SAW, janji Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai ganjaran, berbagai bonus yang Allah Taala bagi pada kita. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang Ramadan. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, bila datangnya Ramadan, bila sampainya Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka ni. Wa sudifatish syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Pintu dibuka, rahmat Allah terbentang luas, pelepasan daripada api neraka. Siapa-siapa yang dapat satu malam dalam bulan Ramadan dipanggil Lailatul Qadar. Nabi SAW sebut, Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, siapa-siapa yang puasa lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah, sehari dia puasa, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, Allah Taala akan jauhkan wajah dia daripada api neraka ni 70 tahun daripada neraka. Tempoh sehari kita puasa lillahi ta'ala. Allahu akbar. Besarnya ganjaran yang Allah Taala bagi pada hamba dia. Bila kita renung-renung apa yang disebut, apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, terpulang pada kita. Kita sebagai hamba nak buat tak buat. Boleh kita tak puasa, tuan-tuan. Kita tak puasa, siapa pun tak tahu. Puasa ada tingkatan-tingkatan dia. Mengikut kata Imam Ghazali, kata dia puasa ni ada 3 jenis. Puasa awam, puasa khusus, puasa khususul khusus. Puasa awam, tuan-tuan, dia puasa, dia tahan nafsu makan, kemudian dia tahan nafsu syahwat. Yang lain semua dia buat. Tangan dia buat, mata dia buat dosa, telinga dia buat dosa, kaki dia buat dosa. Ini dipanggil puasa awam. Ada puasa yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus ni, dia puasa menahan syahwat makan, menahan syahwat batin dia, kemudian dia tahan telinga dia daripada melakukan dosa. Dia jaga lidah dia daripada melakukan dosa. Dia jaga tangan dia melakukan dosa. Kaki dia sama juga. Ini dipanggil puasa khusus. Ini tingkatan yang kedua. Makam yang paling tinggi sekali disebut puasa khususul khusus. Khususul khusus ni, dia puasa bukan sekadar tahan perut, tahan syahwat, tahan tangan, tahan telinga, mata ni, tapi dia puasa hati dia. Ini makam yang paling tinggi. Dia puasa semua, termasuk hati dia, lintasan hati dia jaga, riaknya dia jaga. Inna sawma ba'idun anir riya. Sesungguhnya puasa ini jauh daripada sifat riak. Sebab benda ni tak nampak. Orang puasa kita tak nampak dia puasa ke tak. Dia puasa pun kita tak tahu dia puasa ke tak. Sebab tak ada tanda. Kalau orang solat kita nampak. Sebab puasa ini ba'idun anir riya, jauh daripada sifat riak. Dia sejenis amalan dalaman, tak nampak di luar. Sebab itu makam dia, makam puasa yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam ni untuk dia. Salat untuk kita, zakat untuk kita, sedekah untuk kita, amalan untuk kita di akhirat. Amalan yang lain, sunat-sunat yang kita buat, zikir yang kita buat untuk kita. Illa saum. Kata Nabi, Allah Ta'ala sebut ni illa saum, kecuali puasa. Ganjaran puasa tak disebut macam mana ganjaran dia. Sebab Allah Ta'ala kata, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku yang akan berikan pahala puasa tu. Allah Rabbi, besarnya pahala puasa. Ada juga disebut puasa ini juga untuk mengawal nafsu kita.
Dalam hadis sebut bila seorang pemuda dia nak kahwin, tak mampu nak kahwin, bila dia tak mampu nak kahwin, dia tahan dengan puasa. Puasa ini dia menurunkan syahwat orang untuk jadi orang yang hebat, untuk jadi orang yang kita kata saleh. Dia nak jaga, dia akan puasa. Puasa ini meruntun hati. Hati kita cepat tersentuh dalam keadaan puasa. Sebab tu kita tengok bulan puasa, bulan Ramadan, orang semua jadi baik. Cakap pun jaga. Sebab apa? Dalam keadaan puasa. Hati dia puasa, tutur perkataan dia pun dia akan jaga. Bila hati, tuan-tuan, para penonton sekalian, bila hati dia cantik, indah, cahaya akan dipancarkan di wajah dia. Hati dia cantik, tak ada dengki ke orang, tak ada khianat dengan orang. Dengan amalan yang dia buat, maka akan terpancar di wajah dia. Orang tengok, Allah Akbar, cantiknya, indahnya dia. Itu di antara kelebihannya yang kita kata puasa ini juga melembutkan hati manusia. Puasa ini juga memberikan kepada hati kita ini rasa nikmat, halawatul iman, rasa kemanisan kita, kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sempena dalam bulan Ramadan ni kita ambillah, kita kautlah semampu yang mungkin apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu, ke atas kamu ni puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu. Setahun sekali kita puasa sebulan penuh Ramadan. Kelebihan dari segi badan kita, hati alhamdulillah dah, makanan rohani kita jaga dah. Dari segi fizikal kita, badan kita jadi sihat. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia, Allah Ta'ala yang menjadikan hati, menjadikan tubuh badan. Bila dia perintahkan satu benda tu, memang betul-betul apa yang badan kita kendaki. Kita muhasabah balik. Sebab apa puasa? Sebab dia cipta, dia lebih tahu tentang diri manusia. Rupa-rupanya puasa kalau nak kaji dari segi kesihatan, Allah banyak sihat. Bila orang jaga, orang yang puasa, kita tengok badan dia cantik, fit. Kita kata makan pun dia jaga. Sahur tu pun sunnah. Sahur sunnah. Kemudian kita berbuka pula, situ dipanggil nikmat, farhah, dipanggil kegembiraan. Satu kegembiraan masa keluarga kita makan ramai-ramai. Bulan puasa juga di antara yang disebut kelebihan silaturahim. Silaturahim. Bulan lain jarang kita duduk sekali dengan anak-anak, dengan anak bini, adik-beradik semua. Kadang-kadang kita balik kampung, duduk semua dengan abang-abang kita. Bulan puasa ni lah kita nak jumpa, duduk makan sekali. Apa anak sebelah, abang, adik-beradik. Masa ni lah dia mengeratkan silaturahim di antara satu sama lain. Masa buka puasa, kan? Kita buka puasa. Begitu juga kita pergi masjid surau, tarawih. Bila kita tarawih, habis tarawih, kebiasaan masjid ni lepas tarawih dia akan ada moreh. Bila moreh, kita akan makan bersama dengan jemaah yang lain. Kadang-kadang kita pun tak perasan, tak pernah tengok ni jemaah ni tak pernah sampai sini. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ialah ada orang yang pergi masjid hari Jumaat, ada orang yang pergi masjid hari raya, ada orang pergi masjid hari bulan puasa aja. Mungkin dia ada benda lain ke apa ke, wallahu taala alam. Tapi kita nak kata silaturahim tu, kita makan dengan dia, dia duduk sebelah, tak nampak, kita tak pernah tengok dia. Di situ kita akan tanya, bagi salam, tanya duduk di mana. Rupa-rupanya dia jiran sebelah rumah kita. 5 tahun kita duduk satu taman, jumpa di masjid kerana bulan puasa kita makan moreh. Jadi benda tu kita kata, kalau nak sebut satu-satu kelebihan bulan puasa ni, Allah Rabbi, tak tercakap banyak dia. Dari segi silaturahim, dari segi kesihatan, dari segi kita kata hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi banyak kelebihannya. Jadi sama-sama kita ambil apa yang disebut dan kita sama-sama baca, tadabbur kelebihan-kelebihan bulan puasa. Semoga puasa kita diterima Allah, semoga amalan kita para penonton sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita di kalangan orang-orang yang as-saimin, orang yang berpuasa ikhlas lillahi taala. Sekadar itu dulu, terima kasih. Semoga kita dapat manfaat dan kita jumpa lagi dalam masa
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.